Kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripada Allah, sama-sama dapat kita jumpa di sini pada pagi ini. Pagi ini kita tangguh dulu side kitab kita. Kita cerita sikit pasal bab korban. Sini berapa ekor? 16 ekor. 16 ekor. 16 ekor masuk korban ni dalam mazhab Imam Syafi'i sunat muakkad. Tapi mengaji bab korban hukumnya wajib, fardu ain. Jadi pagi ni kita nak kongsi sikit berkenaan dengan hukum hakam yang terkait keseluruhannya dengan ibadah korban, dan kemungkinan kita sentuh sikit lah pasal akikah kalau ada masa. Kalau ikutkan kuliah saya, kalau cerita bab korban ni sekurang-kurangnya 2 jam baru habis. Jadi kalau tuan-tuan sanggup tunggu, insya-Allah boleh ikut. Kita ambil 8.30 ni boleh Dia seorang yang angguk. Okey, melawak. Okey. Jadi tuan-tuan ini rahmati Allah, esok kita akan raya korban. Hari ni hari Arafah. Ada sebahagian daripada kita yang puasa sunat hari Arafah. Dan yang kita nak tengok di sini pagi ni, saya nak fokus pada hukum hakam yang terkait dengan ibadah korban. Yang pertama sekali, dalil suruh buat korban ni di mana? Dalil suruh buat korban ni ada pada surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar, Allah Ta'ala firman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami berikan kepada kamu Al-Kautsar, kata Allah. Tafsir tu panjang, tapi saya nak ringkaskan, pendek cerita. Al-Kautsar tu adalah nikmat yang banyak, kan? Jadi sesungguhnya Allah kata, sesungguhnya kami bagi pada kamu nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka hendaklah dirikan solat kamu kepada Tuhanmu. Wanhar, dan lakukanlah sembelihan korban. Dalil dia duduk dalam situ, kan? Maka kita pun buat ibadah korban. Dan ada hadis-hadis Nabi yang banyak kalau kita nak kongsi sebagai dalil yang Nabi sebut. Antaranya binatang korban ni akan jadi binatang tunggangan kita di yaumul mahsyar nanti. Antaranya segala darah, bulu-bulu yang ada pada binatang korban, termasuk kuku dia, semua tu akan jadi pahala dan kebajikan ke atas orang yang masuk ibadah korban. Tu hadis lah, kan? Saya tak baca matan dia, saya cuma sebut ni apa yang boleh kita faham daripada hadis. Jadi yang pertama sekali yang kita nak tengok pagi ni siapa yang kena buat korban, kan? Hukum untuk orang yang kena buat korban ni, yang pertama syarat dia kena orang Islam. Orang Islam kena buat korban. Kalau ada orang bukan Islam yang nak buat korban, tak boleh, kan? Syarat dia kena masuk Islam, kan? Setengah-setengah tempat ada YB bagi lembu, kan? YB bukan Islam tapi dia bagi lembu dekat kawasan tu 10 ekor. Dia YB duit banyak, dia ada peruntukan, kan? Dia bagi. Dia pun telefon saya, "Ustaz, ni YB ni bukan Islam Ustaz, dia sudah bagi lembu kat kita di surau di masjid. Nak buat apa? Hukum dia apa Ustaz?" Hukum dia tuan-tuan balas. Faham tak? Hukum dia bagi balas, rugi tak balas. Hukum dah dia bagi, ambil. Dia bagi, ambil. Lepas tu dia niat korban dengan Ustaz, bagi ni kepala hutang. Mana dia boleh niat korban? Dia orang bukan Islam. Syarat buat korban kena Islam. Habis nak buat apa Ustaz? Carilah siapa-siapa orang susah, suruh mereka niat korban. 1 ekor lembu, 7 orang boleh masuk, kan? 10 ekor, 70 orang boleh masuk dalam kawasan kita ni. Panggil siapa yang tak buat korban, mai tu ni, kita ada 10 ekor lembu free punya, mai masuk seorang satu panggung, kan? Macam tu kita buat. Okey. Yang kedua, merdeka. Syarat nak buat korban ni kena merdeka. Yang ketiga, baligh lagi berakal, kan? Orang nak buat korban ni mesti kena baligh. Nah, kalau tak baligh, kata dengan ulama, kalau bapa tu nak buat korban kepada anak dia, contohnya, maka korban tu masih lagi sah, kata dengan ulama, kan? Kalau tok duit banyak, dia ada duit banyak, dia nak buat kat cucu dia, maka kata dengan ulama, dia kena tanya dekat waris kepada anak tu dulu, waris kepada cucu dia. Siapa waris kepada cucu dia? Bapa budak tu, kan? Bapa budak tu dengan tok ni siapa? Boleh jadi anak, boleh jadi menantu, kan? Tapi dia kena tanya kat anak lah, ni bapa nak buat korban ni, tu ni untuk ni anak hang ni, boleh ke tak boleh? Mesti dia kata boleh lah, buta dia.
Kan? Mesti dia kata boleh. Tapi syarat kena tanya dulu kepada waris, kepada budak tu. Kan? Yang seterusnya mampu untuk berkorban. Dia ada duit lebih, kan? Yang dia boleh guna duit tu untuk masuk sini. Satu bagian apa? 800. 600. Loh, murah lah. Sini paling murah. CP paling mahal 9,5. 9,5. Yang tu dia ambil sekali dengan hari tu nak mancur kopi, nak mancur teh, nak mancur sirap kan, dengan apa bihun Singapura ke apa kan. Dia ambil sekali semua 950. Paling mahal. Sini 600 kira murah kan. Kira murah, ambil murah tu kan, ambil murah. Jadi kita mampu masuk, kita mampu bayar 600 tu, kita mampu bayar 800, kita ada duit lebih. Orang tak mampu belakang cerita kan? Tapi dia mampu, kalau dia sengaja tak mau buat, dia rugi kan? Tapi kalau dia mampu, dia guna duit dia untuk buat ibadah korban tahun ni, maka dia adalah orang yang sangat beruntung. Ada orang bila mai tang korban dia kata apa? Tak apa tuan sudah dah buat kan? Tuan sudah dah buat. Tuan sudah buat tu untuk nikmat tuan sudah yang Allah Ta'ala bagi. Tahun ni yang buatnya untuk tahun ni punya nikmat yang Allah Ta'ala bagi dekat kita. Tahun depan punya korban, tahun depan punya nikmat yang Allah Ta'ala bagi dekat kita. Kan? Jadi sepatutnya kita buat tiap-tiap tahun, kan? Tiap-tiap tahun. Jadi itu hukum yang terkait dengan korban, yang terkait dengan siapa yang kena buat ibadah korban. Yang seterusnya yang kita nak tengok pagi ni secara ringkas, apa jenis haiwan korban yang boleh buat korban, kan? Yang ni yang dibuat oleh Nabi dan juga para sahabat Nabi. Lain daripada tu Nabi tak buat, sahabat tak buat. Apa dia? Yang pertama, unta. Tak kira apa jenis unta sekalipun, sama ada unta tu duduk di Mekah ke, di Madinah ke, di Zoo Taiping ke, di Australia ke, asal nama unta, maka unta tu dah boleh buat sebagai binatang korban. Yang kedua, kerbau. Yang ketiga, lembu. Tak kira lembu apa, lembu limuzin ke, lembu sado ke, lembu Brahman ke, lembu KK ke, KA ke, KB, KC ke. Ada kan macam lembu kan. Apa saja lembu boleh buat korban. Dan kambing termasuk kambing biri-biri, boleh dibuat sebagai binatang korban. Yang ni yang binatang yang dibuat oleh Nabi dan juga sahabat Nabi, kan? Disebut dalam kitab yang ni saja. Lain daripada tu tak ada. Ada orang kata boleh buat korban dengan arnab, tak boleh kan? Rusa, tak boleh Saya pergi ceramah satu tempat, ada tu mami tu dia hantar soalan, Ustaz, singa boleh buat korban? Bodoh punya soalan. Tu semua buang masa punya soalan, saja nak cari pasal kan? Yang ni saya binatang yang boleh buat korban, kan? Dan kita kena jelas lembu, unta dan kerbau, sebesar apa pun dia hanya maksimum 7 orang yang boleh masuk. Maksimum 7 orang kan? Masa saya kecil, Masjid Wan Cik Arifin, tempat Ustaz Nana buat apa ni, korban unta. Masa tu saya umur 10 tahun kot. Saya dengar unta, saya mengkayulah basikal pada Kampung Rawa pergi Kampung Dodeh, nak pergi tengok unta. Masa mereka nak perebah unta tu jatuh, saya tanya kat pakcik sebelah tu. Kalau lani saya jumpa pakcik tu macam nak buat penampak kan? Saya tanya pakcik sebelah, Mamu, ni unta ni berapa orang boleh masuk, berapa bahagian? Dia kata, ni aku nak abang kan, lembu dengan kerbau 7 orang, unta besar macam 10 orang. Dia ikut dan dia. Kan? Hang tak tahu, hanya nak main kencing orang. Dia tak tahu dia main ranja orang ikut dan kan? Saya pun percayalah sampai saya mengaji baru saya tahu, kata unta 7 orang. Kan? Jadi besar apa pun dia, ulama sebut 7 bahagian paling besar. Dan pada sekok binatang tu boleh campur niat, sama ada kekah ataupun korban, boleh campur niat. 5 kekah 2 korban, 5 korban 2 kekah, kan? Boleh campur niat pada seekor binatang. Dan kambing termasuk kambing biri-biri, sebesar apa pun dia, seorang seekor kan? Katalah di masa akan datang orang boleh injek apa ubat kan, bagi kambing tu besar macam lembu, kan? Besar macam lembu. Hari yang dia nak turun daripada lori tu, orang kata, "Woi, besarnya lembu ni." Kita kata, lembu dengan kambing pun tak arti beza. Tu kambing bukan lembu. Lembu mana ada janggut, kambing ada janggut. Ya, lembu dengan kambing pun tak arti beza. Dia kata kat kawan tu. Dia kata, yang ni kambing ke? Awak besar macam lembu. Walaupun dia besar nanti macam lembu sekalipun, dia tetap seorang sekok. Kan? Sebab yang tu dah disebut dalam syariat. Kan?
Dan yang seterusnya yang kita nak tengok di sini, haiwan korban jantan lebih afdal daripada haiwan betina. Kan kadang-kadang ada orang tanya, betina boleh buat? Boleh. Cuma yang afdalnya adalah jantan. Kan yang afdalnya adalah jantan, dan ada ketikanya betina tu lebih afdal daripada jantan. Kata dengan ulama dalam kitab Sabilal Muhtadin, kalau jantan tu kuat mengawan dan ada binatang betina yang masih lagi dara, maka waktu tu afdal pilih betina yang dara berbanding jantan yang kuat mengawan. Nah, itu disebut oleh ulama. Dan binatang korban yang gemuk lebih utama daripada yang kurus. Dan ulama sebut binatang yang gemuk lagi afdal. Jadi kalau boleh kita cari binatang yang gemuk-gemuk, bukan kurus. Dan ada tempat, setengah tempat dia buat sampai 300 satu bahagian. Kan half price 50% daripada sini 600. Dia buat 300, lembu mai serupa tikpit. Nah, tak bukan nak kata. Nah, tapi memang betul, lembu turun lori tu ngayak ingui, ngayak hidung mau meleleh. Kan? Saya kalau orang suruh sembelih, esok kalau nak sembelih, hari ni saya pergi tengok dulu binatang korban tu. Saya pergi Riki lah, kan? Nak tengok pisau apa sesuai nak pakai, kan? Pergi usah dululah, kan? Pisau apa sesuai nak pakai apa, saya pergi tengok. Satu hari saya pergi tengok lembu tu, saya kata yang ni macam ni punya lembu esok pun nak korban apa ni. Kan? Memang betul esok bagi pergi lembu mati lah. Belum korban lembu mati lah. Kan? Yang tu orang tak panggil buat korban lah. Afdalnya kita cari binatang yang gemuk-gemuk, supaya kita membesarkan ibadah kita. Syarat haiwan korban yang pertama kena cukup umur. Kan? Yang ni wakil yang ambil duit daripada orang, dia kena ambil tahu syarat kan. Ini kita tengok ringkas-ringkas. Yang pertama, unta kena genap 5 tahun. Lembu, kerbau dan kambing genap 2 tahun. Kambing biri-biri setahun dah boleh buat korban. Dan kambing biri-biri itu kata dengan ulama, sekiranya dia belum setahun lagi, dia baru 9 bulan, 10 bulan, boleh tak buat korban? Boleh buat korban dengan syarat gigi susu dia kena gugur. Kan? Jadi kalau nak pergi beli kambing biri-biri, tuan kambing kata yang ni baru 10 bulan. Kata dia silap siap mulut, tengok gigi susu gugur ke tak gugur. Kalau gigi susu dah gugur, 9-10 bulan tu dah boleh buat korban. Tapi kalau tak gugur, kena tunggu cukup setahun baru boleh buat korban. Kan? Itu untuk kambing biri-biri. Yang seterusnya, tiada cacat yang mengurangkan daging. Binatang korban tu tak boleh ada cacat yang mengurangkan daging. Kan? Contohnya dia kena penyakit kudal. Sampai kudal ni penyakit yang ada pada binatang lembu ke apa ke, boleh berlubang badan dia. Kan? Jadi kalau berlubang badan tak sah dibuat sebagai binatang korban. Hilang isi paha dia, contohnya. Kan? Dia turun-turun daripada lori tu, kaki tersangkut celah pintu lori ke apa ke, terjatuh dia, isi paha terbuka. Kan? Contoh lah, kan? Nak jadi cerita kan, contoh lah. Ataupun dia lari di tengah jalan apa ke, kena langgak dengan traktor ke apa ke, paha terkoyak, isi terkoyak, maka tidak sah dibuat sebagai binatang korban. Yang seterusnya, jangan terlalu tempang. Binatang korban tu tak boleh tempang. Kita pergi nak beli binatang korban, tengok dia tempang, orang Penang panggil capek lah. Kan? Cengkoi, kaki cengkoi. Kan? Kita tengok kaki dia cengkoi, tak boleh buat binatang korban. Pasal apa? Bila kaki dia cengkoi, dia nak jalan pergi makan susah. Bila susah nak pergi makan, maka daging dia akan kurang, susut. Pasal dia tak larat nak pergi makan. Hari yang dia nak turun lori mai di surau, lembu tu elok semua, tak capek, tak apa, tak cengkoi pun. Hari yang dia nak turun lori, dengan dia panik tengok orang ramai, tiba-tiba dia pergi jatuh, patah kaki dia. Boleh buat korban tak? Boleh Boleh dengan syarat kalau yang patah tu hanya tulang sahaja. Kan? Tapi kalau patah tu macam saya kata tadi, terkeluar isi ke apa kan, tak boleh lah, kena gantilah. Tapi kalau takat patah tulang saja, boleh buat korban, tak ada masalah. Dan binatang tu jangan terlalu kurus, gila atau buta. Ulama sebut dalam kitab, binatang tu jangan terlampau kurus. Terlampau kurus mungkin kerana sakit dan sebagainya, tak boleh buat korban. Ataupun binatang tu gila. Gila macam mana? Saya pun tak tahu gila macam mana. Tapi dalam kitab sebut, dia gila, dia tak reti nak cari tempat makan dia. Buh makan pun dia tak tahu, dia duk mengamuk ikut dan dia. Maka binatang tu gila, tak sah dibuat sebagai binatang korban. Yang seterusnya, dia buta. Buta sebelah mata ataupun buta dua-dua belah mata, tak boleh buat sebagai binatang korban. Tapi kalau rabun, boleh buat korban lah.
Macam mana nak tahu rabun? Tu pergi tanya tuan lembu lah. Saya tak tahu kan. Kan? Rabun ke, rabun malam ke, buta warna ke apa ke. Yang tu rabun warna tu, yang tu lain cerita lah. Pakai spek. Kan? Dia rabun malam ke apa ke, yang tu belakang cerita, yang tu boleh buat. Yang seterusnya, tiada terpotong buah dadanya, lidahnya atau ekornya, ataupun salah satu daripada anggota yang lain. Kan? Kalau dia betina, tak boleh terpotong buah dada dia, tak boleh terpotong ekor dia. Kan? Tak boleh tengok terpotong setengah daripada lidah dia, tak ada. Tak boleh buat korban. Pipi nak beli lembu, tuan lembu kata, sorry lah, lembu ni itu accident dengan RSX contoh lah. Kan? Telinga putih setengah contoh lah. Kan? Jadi tak boleh buat korban lah kalau putih telinga. Tapi kalau lembu tu beranak tak ada telinga sebelah, boleh buat korban. Sebab asal kejadian dia macam tu. Kan? Tu kena faham lah. Dan binatang yang tidak ada semua gigi tak sah dibuat sebagai binatang korban. Mai hari raya korban tengok lembu sebatang gigi pun tak ada. Kan? Poliden pun tak ada bagai. Kan? Contoh. Kan? Maka binatang tu tak sah dibuat sebagai binatang korban lah. Kan? Itu syarat sah buat binatang korban. Yang kita nak tengok pula dan ni yang ni masalah paling besar ha? Masalah apa? Masalah pembahagian daging korban. Yang ni paling pening yang cerita. Kan? Yang ni lah mana tempat pun dia jadi dalca hari tu. Dalca tak ada masak, dia jadi dalca dulu. Kan? Pasal apa? Pasal ada semua kira nak balai depa punya. Jadi apa yang saya nak sebut ni, ulama sebut empat pandangan ni kalau kita ikut, kita dapat pahala penuh ibadah korban. Saya bagi contoh lah senang. Katalah seekor lembu tu kita dapat daging mentah 70 kilo. Contoh lah. Kan? 70 kilo bahagi 7 orang. Seorang masuk bahagian korban 600 bayar, dapat 10 kilo daging. 10 kilo daging tu nak buat macam mana? Nak agih macam mana? Ada 4 pandangan. Yang paling afdal sekali, paling bagus sekali, 10 kilo ni sedekah kat fakir miskin. Ni cerita korban sunat korban wajib sekali kita cerita. Korban wajib tak boleh makan seketui daging pun tak boleh makan. Haram makan seketui daging. Ni cerita korban sunat. Korban sunat, saya masuk bayar 600, saya dapat 10 kilo daging. Nombor 1 paling afdal sekali, ikut sunnah Nabi. Nabi tak makan daging tu, Nabi hanya makan hati binatang korban tu saja. Kan? Nabi kata tak apa, hati binatang korban bagi kat saya, daging sedekah semua kat fakir miskin. Yang tu paling bagus sekali. Tapi bila kita habaq korang, hampa makan hati ya, daging semua bagi kat fakir miskin, dia kata apa? Gila ke apa ustaz? 600 bayar ustaz, makan hati ya. Dah lah lama ni pun duk makan hati ya. Kan? Mai raya korban pun nak makan hati ke? Kan? Dia kata takkan tak ada daging sikit kot. Ambil pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua, dia dapat 10 kilo, sekilo ambil balik masak makan dengan dia dengan family dia. 9 kilo semua sedekah dekat fakir miskin. Tu pandangan yang kedua. Ustaz, sekilo ya ke? Allah, sikit sangat ustaz. Tak, memang suruh ambil sikit lah. Kan? Sekilo ke sekati ke? Sekati lagi kurang ambil sekilo kan? Sekati apa? 600 gram kan? Ambil sekati ke sekilo ke? Kan? Untuk dia nak balik pergi makan dia dengan anak bini dia. Yang ni semua sedekah kat fakir miskin. Tu pandangan kedua. Ustaz, sekilo pun sikit ustaz, bagilah lebih sikit. Pandangan yang ketiga, 1/3 ambil kat dia, 2/3 sedekah dekat fakir miskin. Tu pandangan yang ketiga. Oh, macam tu ustaz. Ada lagi pandangan. Ada lagi pandangan yang keempat. Yang ni banyak masjid buat. Apa dia? 1/3 bagi kat tuan yang masuk korban tu, 1/3 sedekah dekat fakir miskin, 1/3 lagi hadiah kepada orang kaya. Pasal apa hadiah kepada orang kaya? Orang kaya yang dapat daging tu, dia tak boleh kira sedekah. Kan? Dia kena kira hadiah. Pasal apa hadiah? Dia boleh makan daging tu, dia boleh bagi pula kat orang daging tu. Dia rasa banyak sangat aku dapat ni daging, aku dah lah kaya, bagi bila kat orang susah, dia bagi kat orang susah. Ataupun dia nak hadiah dekat orang yang lagi kaya pada dia, boleh. Tapi haram dan berdosa dia jual daging korban. Orang yang masuk korban, haram dan berdosa dia jual daging korban dan apa saja yang terkait dengan binatang korban. Tak, saya tak jual daging ustaz, saya jual tanduk lah.
Saya jual kulit, haram dan berdosa dia jual benda tu. Taklah ustaz, sekurang-kurangnya balik model. Kan, buat kelak 600, tolak kulit tadi 18 ustaz. Jadi ya, tak boleh. Haram dan berdosa dia buat benda tu. Kan? Tapi fakir miskin yang dapat daging sedekah, daging tu jadi hak milik dia. Bila daging tu jadi hak milik dia, dia punya suka dia nak jual daging. Sebab tu daging korban kita kena bagi mentah-mentah dekat orang. Kalau kita masuk korban, kita dapat daging mentah tu 10 kilo, masa tu juga kita nak buat kenduri kahwin anak kita. Saya bukan apa ustaz, saya dah bayar 600 dah, saya nak buat kenduri kahwin anak saya. Sebab tu saya ambil semua 10 kilo tu, saya nak pergi masak ustaz. Saya nak bagi orang makan, bukan saya nak kira ustaz. Saya dipanggil fakir miskin pergi makan enggak? Tak boleh. Haram dan berdosa. Fakir miskin tu kena dapat daging mentah. Kan? Tak boleh masak. Tak ustaz, kalau bagi daging mentah pun bukan mereka boleh masak. Mereka bukan ada duit nak pergi beli rempah-rempah semua ustaz. Baik saya masak, saya panggil mereka, mereka main makan kenduri, habis makan kenduri, lepas cuci tangan, mereka boleh melingkup balik ustaz. Kan senang. Tak boleh. Salah, haram dan berdosa. Agak nak ambil ke daging 9 kilo dia boleh ambil. Kok mana pun sekilo daging mentah kena bagi dekat fakir miskin. Tapi kalau buat lagu tu, tak tahulah, mungkin pahala tak penuh ke. Sebab ulama kata 4 cara ni ya pahala penuh. Makan hati, ataupun ambil sekilo, ataupun 1/3, 2/3 bagi kat fakir miskin, ataupun 1/3 kita makan, 1/3 bagi fakir miskin, 1/3 hadiah kepada orang kaya. Kan? Itu yang paling, yang ulama kata akan dapat pahala yang penuh. Dan kalau kita dah terambil hak fakir miskin, contohnya dia ambil 10 kilo, dia pergi masak, tanpa dia bagi sekilo pun dekat fakir miskin, maka wajib ke atas dia untuk pergi beli pula daging di market, ganti balik kat fakir miskin tu. Sebab dia dah ambil hak fakir miskin tersebut. Kan? Itu antara apa yang disebut lah. Dan dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, kita tak dibenarkan memberi daging korban kepada orang kafir. Itu mazhab kita lah. Ada setengah-setengah ustaz dia kata boleh bagi, mungkin dia ambil pandangan mazhab lain. Kalau tak silap saya, mungkin dia ambil daripada pandangan mazhab Maliki yang kata boleh bagi. Tapi kita, mazhab Imam Syafi'i, daging korban dan akikah tak boleh diberi kepada orang kafir. Kan? Habis macam mana nak buat ustaz? Kalau kita buat kenduri, panggil orang kafir main kenduri kita, kalau beli daging di market, masak asing, jangan bawa dalam buffet. Buffet bagi Tok Imam, ustaz, Tok Siap makan sudah. Kan? Yang orang kapiak main ni bawa dalam VIP dome. Kawan kita main, kita tarik dia, amai duduk VIP dome. Dia pun diseronok, kita jaga hati dia. Kan? Setengah orang dia buat kering lah. Dia dah panggil dah kawan bukan Islam. Kawan tu pun duk beratur. Apek tu tengok kambing korma, mata juling. Punya duk seronok tengok kambing korma tu. Gaya pergi dekat, dia kata, Apek lu tak boleh makan ini, haram. Apek kata, wah kapiak mana ada haram. Kan? Wah kapiak mana ada haram. Kan? Lu gila. Kan? Apek tu tengok kambing korma tu, dia punya syok. Kita pergi buat lagu tu dah, jangan lah. Kan? Pergilah beli kambing di market, masak asing, boh di meja VIP. Nampak kawan-kawan bukan Islam yang tarik, mereka duduk meja VIP bagi makan kambing tu. Tok Imam, Tok Siap pergi beratok sana. Kan? Gaya Tok Imam sampai, tengok kambing habis. Tok Imam di murka, kau orang ajak dia, aku imam kena beratok. Kan? Yang tu tak apalah, Tok Imam yang besar. Kan? Tapi yang tu kita nak jaga kualiti ibadah kita. Kan? Itu dalam mazhab kita sebut lagu tu lah. Kan? Dan dia kata apa di sini, yang kita kena faham, orang yang menguruskan ibadah korban, kan? Orang yang menguruskan ibadah korban, tukang lapah, tukang sembelih, tukang menjatuh lembu, tukang mancur ayak, tukang tarik lembu, tukang goreng bihun goreng, macam-macam tukang dia ada hari tu, haram dan berdosa ambil daging sebagai upah. Kan? Dia buat kerja, dia smuggle ekor kat dia. Kan? Memang sengaja dia pergi pakai sulak kurta yang poket besar tu. Abuan senang dia gulung ekor dalam poket tu. Kan? Dia kerja dia buat lagu tu kan. Tiap-tiap ton dia buat lagu tu. Pengurusi duk geram tau. Tiap-tiap ton buat korban, ekor mesti hilang. Pengurusi pun geram, dia pun sampai buat sembahyang hajat dengan istikharah pengurusi ni. Kan? Punya nak tengok siapa yang balas. Allah Ta'ala bagi ilham kat pengurusi tu, dia pergi cek CCTV. Dia cek CCTV, dia tengok, oh dia ni memang modus operandi tiap-tiap ton sama. Dia tu sudah dia cek dah tahu dah, ton ni dia tunggu dia ni nak balas tak balas.
Dia buat serupa tu orang yang perangai kau. Dia gulung pun dalam poket sulak kurta tu, dia pergi belakang toilet, bini tunggu luar pagar masjid dengan motor AS5. Dia lempar, bini sambar macam Zoro pula. Kan? Apa pengusi ni dapat tangkap? Dia tengok CCTV. Kan? Buka CCTV, tengok dia jom muka tak apa-apa nak perasan. Dia zoom pergi dekat, rupanya Tok Siak balai. Kan? Tok Siak buat, bukan Tok Siak sini lah. Tok Siak buat perangai lagu tu. Kan? Balai ekor. Ada masjid yang Tok Imam yang komplain dekat saya. Dia kata, Ustaz tahu Ustaz, dia pakai semua imam yang nama Ustaz. Dia kata Tok Imam mau Batang Pinang. Dia ambil Batang Pinang mau dia bawa dalam plastik. Ustaz, kami haram sekilo daging tak dapat. Kan? Tapi buh atas kepala nama Tok Imam, depa balai kat depa. Kan? Ada yang reserve siap-siap Batang Pinang. Kan? Kalau ada yang duk main reserve siap-siap Batang Pinang saya mau bagi Batang Penyapu dah. Kan? Tak boleh buat lagu tu. Kan? Imam menangis saya imam menangis mau buat tepi orang saya kan? Kita buat korban nak bagi kat fakir miskin rasa makan daging. Kan? Kalau kita ada duk smuggler siap-siap yang sempoi-sempoi tenderloin, sirloin, betul tak? Tomahawk nak buat stick. Kan? Nak buat stick kan. Kan? Balai kat kita orang pergi makan stick tomahawk tu 1,800 kan. Kita kata aku duk taram nak pergi makan 1,800, aku bukan ada duit. Dia taram daging korban punya tomahawk. Kan? Yang tu kira dia nak balai kat dia. Kalau dia buat kerja lagu tu, yang tu haram dan berdosa. Kan? Kita tak boleh letak sebagai upah. Satu hari Nabi wakil kepada Sayyidina Ali korban Nabi. Lepas selesai korban pun Nabi main tanya dekat Sayyidina Ali, wahai Ali, apa yang hang bagi kat depa ni sebagai upah? Sayyidina Ali jawab, nahnu uqti min indina, kami bagi kat depa harta kami. Kami tak bagi daging korban kat depa. Daging korban tu boleh dapat lah sekali lagi hadiah ke sedekah yang kita berhak dapat. Tapi sebagai upah Nabi bayar, Sayyidina Ali bayar dengan duit. Kan? Tukang sembelih main sembelih lepas happy lah 20-30 kat dia. Kan? Duit penat dia kan. Tukang sembelih pun nak sembelih pun kena pakai riang ke kan. Betul tak? Kan? Bukan senang kan. Jadi lepas lah 10-20 kat dia, bagi dia seronok sikit. Tapi kalau tukang sembelih kata kalau nak saya sembelih, saya mau daging 3 kilo sekor lembu, yang tu tak boleh kan? Yang tu tak boleh sebagai upah kan? Yang seterusnya dia kata apa di sini yang kita nak tengok, ada adab korban sikit ni kan? Ada adab korban. Yang pertama, bagi orang yang masuk korban, yang ni dah 9 Zulhijjah dah, tak guna lah cerita kan. Pergi cerita bila 9 mulai 1 Zulhijjah bagi orang yang buat korban sampai binatang korban dia disembelih. Binatang korban ni boleh sembelih selama 4 hari, 10, 11, 12, 13. Yang tu panggil binatang hari sembelihan korban. Luar daripada tu sembelihan biasa. Jadi bagi orang yang masuk korban, sunat dia simpan misai, janggut, kuku dan bulu-bulu yang ada di badan dia. Dia tak potong. Kalau dia potong, hukum dia makruh. Makruh. Ada orang telefon saya tuan sudah, pukul berapa dia telefon? 1 pagi. Ustaz, saya besok pagi ada interview Ustaz. Hari ni dah 7 Zulhijjah dah Ustaz. Lagi 2-3 hari nak raya haji dah. Saya esok kena interview Ustaz, saya kena shaving sikit bagi nampak kemat ni, saya tak dapat kerja. Apa hukum dia Ustaz? Dia kata haram. Saya kata tak, makruh saja. Kalau potong makruh. Kan? Kalau dah berhajat sangat nak dapat kerja dan sebagainya, hang potong bila. Kan? Tapi kalau boleh simpanlah, lagi bagus. Hikmah dia lepas sembelih binatang korban tu baru kita bersihkan diri kita. Mudah-mudahan pembersihan yang jasmani dan rohani lah. Saya tanya dia, abang punya lembu korban bila? Tak, saya tak buat korban kepala otak hang tak buat korban, kalau simpan buat apa? Yang tu untuk orang yang buat korban sahaja kan? Bukan untuk orang yang tak buat korban kan? Untuk orang yang korban. Yang seterusnya dia kata apa di sini, bagi lelaki sunat dia sembelih sendiri dan mengagihkan daging korbannya. Tukang sembelih tak boleh sembelih ikut suka hati dia kan? Tentang dia tukang sembelih, kita tak ada sampai ni 16 ekor dia sembelih tak boleh kan? Dia hanya tukang sembelih, dia kena dapat izin daripada wakil ataupun tuan lembu tu. Tuan lembu tu dah serah dekat wakil, wakil serah dekat dia kan? Baru dia boleh sembelih kan? Jadi afdalnya lelaki dia sembelih sendiri ya.
Tapi kita selalu wakil kepada tukang sembelih lah kan. Takkan 7 orang tu share seekor lembu, seorang nak sembelih seorang sikit, jahanam lembu tu. Kan? Tak boleh lah. Kan? Orang perempuan boleh sembelih tak? Orang perempuan boleh sembelih. Kan? Orang perempuan boleh sembelih. Kunsa boleh sembelih. Kan? Tak nak masalah. Boleh sembelih. Tapi sekiranya mereka lemah, termasuk lelaki, sunat mereka wakilkan sembelihan mereka kepada tukang sembelih. Kan? Dan orang yang makruh ataupun kita tak boleh wakilkan dia untuk sembelih adalah ahli kitab. Makruh kita wakil kat dia. Dan makruh kita wakilkan kepada kanak-kanak, budak-budak tak erti nak sembelih, pergi bayi kat dia. Buat apa kan? Orang buta tak boleh, makruh kan? Takut sekali dia silap. Tapi tidak makruh sekiranya mewakilkan kepada wanita yang sedang haid. Kan? Katalah satu hari nanti dah tak ada dah orang lelaki yang berani sembelih binatang korban, dan ada tu seorang perempuan tu yang berani pun, dan kebetulan hari tu dia haid, maka tidak makruh. Tapi kata dengan ulama, khilaful aula, kalau ada orang lelaki maka serahkan kepada orang lelaki itu lebih baiklah. Kan? Dan dia kata apa di sini? Sunat menyembelih korban pada siang hari. Kan? Sunat sembelih korban pada siang hari, makruh sembelih pada waktu malam. Ulama kata makruh sembelih pada waktu malam kerana dua sebab. Sebab yang pertama, takut tak nampak aurat masa nak sembelih, dan sebab yang kedua, kalau sembelih malam, tara nak lapar, tara nak potong daging dan sebagainya, kita nak agih kepada fakir miskin susah sebab malam orang dah tidur dah. Kan? Jadi itu antara sebab kenapa sunat kita sembelih pada siang hari. Dan yang ini kita tahu dah, bagi orang yang nak sembelih binatang korban dan juga tukang sembelih dan binatang korban tu, sunat menghadap kiblat. Bukan wajib, sunat saja. Kan? Ada orang dibuat pandai hari tu. Allah, pi lembu ni bangkai, tak boleh makan. Tanya dia pasal apa? Tak, ni lembu ni tak menghadap kiblat. Bodoh dia cakap tu. Kan? Jadi pandai-pandai buat keluar fatwa. Kadang-kadang ada lembu yang ganas, tak boleh nak buat apa dah tuan-tuan. Kok mana dia kalih pergi tangan situ sembelih orang. Tara nak kalih dia main kok arah kiblat, 4 orang main jari patah. Kan? Jangan buat pasal. Ada lembu jenis lagu tu kan. Jenis riang dia dahsyat. Dia boleh tendang kita bangkit kan. Dia boleh tendang kita bangkit. Yang tu masalah, kok mana dia kalih, kita kalih. Dan dia kata apa? Yang terakhir sebelum saya berhenti, yang ni antara benda yang dibincangkan lah dengan Ustaz Syarul Hamid, beberapa orang ustaz. Kita bincang, kita tak ada kita jumpa dalil. Sebab kita cakap ni, orang kata kita Wahabi pula kan? Tak jumpa dalil masa nak sembelih tu takbir raya. Kan? Masa nak sembelih takbir raya tu tak jumpa. Dalam kitab tak sebut. Kan? Tapi banyak tempat bila nak sembelih tu kita ditakbir raya ramai-ramai. Kan? Gaya tu imam duk pi dah berperang pisau tu, ada satu orang dia jadi tekong ni. Kok mana dia terlepas meja tu tak tahu. Kan? Tapi dia start dulu lah. Allahu Akbar, dia sebut Allah saja. Tu imam tu kaki latah. Dia lompat atas lembu tu, dia tak mau turun tu imam. Kan? Tak akan jadi masalah. Kan? Ataupun terkejut orang yang ada di keliling tu kan. Kan? Jadi benda tu kalau boleh kita elakkan lah. Saya tak kata benda tu salah, tapi saya kata salah tuan-tuan marah saya pasal kita selalu duk buat. Cuma tidak menepati sunnah Nabi. Ulama kata kalau nak takbir pun cukup seorang kata takbir, yang lain sebut Allahu Akbar. Kan? Macam tu saja. Tapi tak ada lah takbir raya ni. Ada orang ni pergi pakai mikrofon yang cordless punya. Kan? Dia pula dia jadi tekong Allahu Akbar. Tak dan tu pula lembu tu punya kaki terlepas daripada tali pun dia pergi tendang siapa agak jatuh. Dalam pada dia duduk takbir raya sini, dia pergi gelak. Dia gelak jatuh-jatuh. Dia gelak. Dia pakai pula cordless tu sangkut dengan speaker azan. Satu taman boleh dengar dia main gelak tu. Kan? Jadi telah menyebabkan ibadah tu jadi tak suci. Kan? Jadi paling cantik bila Sayyidatina Fatimah pergi tengok ibadah korban dia, Nabi suruh dia baca doa. Apa doa yang disuruh oleh Nabi? Senang ya. Doa tu selalu kita duk baca. Kul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Kan? Tu antara doa yang Nabi ajak kat Fatimah
ketika mana kita tengok binatang korban tu sedang dikorbankan, kita bacalah doa tersebut, kan? Jadi yang tu yang saya nak sebut pagi ni. Kod-kod lah, ada satu dua soalan nak tanya, boleh tanya lah sebelum kita berhenti. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? Ya. Kalau orang tu dia dapat daging di bawah kan, dia orang kaya, dia dapat daging di bawah lah. Kita kat sini lah, macam contoh kat Haidul lah, kan? Semua orang bagi kat dia daging di bawah. Saya asnaf. Kat semua yang buat sini, semua bagi kat dia 1 kilo, bagi kat dia daging di bawah kan. Dia dapat kat 20 kilo lah, contoh. Bolehkah dia agih yang tu balik kepada orang miskin? Boleh. Boleh. Saya sebut tadi, orang kaya yang dapat daging korban, dia boleh hadiah dekat orang yang lebih kaya daripada dia. Yang dia dapat banyak, orang bagi banyak, 5 sini bagi 2 kilo je tu bagi dia kena kawan ramai. Ambil kat hang, dia tahu dia kaya. Kan, aku nak makan apa daging melungguk-lungguk lagu ni kan. Dia ada abang yang lagi kaya daripada dia. Dia kaya, dia gaji sebulan 70,000, abang dia gaji sebulan 140,000, double dia. Kan, menteri apa kata tahu 140,000 gaji. Dia hadiah kat abang dia, boleh, tak ada masalah. Ataupun ada orang yang susah-susah dia kenal, dia pergi sedekah kat dia tu. Boleh. Yang tak boleh dia jual. Pak Bo ni ada pandangan tak buat lah yang kata tak boleh. Boleh. Melainkan kita masak bagi makan tak boleh lah. Kalau bagi mentah tak boleh lah. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Bagi mentah tak ada masalah. Bagi, jual tak boleh. Jual jelas tak boleh. Bagi tak ada masalah. Ustaz, yang boleh yang orang minta tembak, dia bukan senang, tapi dia minta daging sikit. Okey. Dia kaya lah, dia orang kaya. Dia datang nanti minta. Boleh tak bagi kat saya sekilo ke contohnya kan. Selalunya kita bagi apa? Sekilo ke setengah kilo? Sekilo lah. Kita bagi sekilo. Ni saya langsung tak dapat apa ni, bagi sikit saya pun teringin kalau nak makan. Kawan gaji sebulan 200,000. Contoh lah kan. Betul tak kan? Bagilah, saya pun teringin kalau nak makan. Boleh, orang kaya boleh minta. Bahkan orang kaya boleh makan daging korban Baitul Mal. Kan? Kalau korban tu dibuat oleh Baitul Mal, orang kaya boleh makan daging korban tu. Disebut dalam kitab Sabilal Muhtadin, kan? Orang kaya dia boleh minta daging korban tu hadiah kan. Takkan aku tak dapat kot duduk taman ni. Tahulah aku kaya, 10 ekor lembu aku boleh sembelih ala ni, tapi teringin tak nak makan. Kan? Contohlah. Boleh, tak ada masalah, dia boleh minta. Dan bahkan dia boleh makan daging korban yang dibuat oleh Baitul Mal. Kan? Orang kaya boleh makan daging korban yang dibuat oleh Baitul Mal. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Dia ambil, dia buat korban tapi dia tak ambil langsung, semua dia bagi. Bagus, okey, tak ada masalah. Cuma bagusnya ambil lah berkat sikit, makan enggaklah daging korban tu. Sunnah Nabi makan hati. Kan? Jadi kalau boleh kita ambil sikit, tak ambil banyak, ambil sikit untuk nak ikut sunnah Nabi. Kan? Kita rumah tak ramai orang, 3-4 orang, agak-agak setengah kilo, 500 gram ambil kita. Untuk kita masak cincang-cincang, ambil kecil-kecil ni buat daging apa, kunyit ke apa lah, kita makan. Nak ambil berkat binatang korban tu. Untuk korban sunat lah, korban wajib tak boleh makan. Korban wajib, orang yang masuk korban tu tak boleh makan, bini dia tak boleh makan. Misalnya bini dia tanggung nafkah bini dia. Anak dia, kalau anak tu kecil, anak yang dia tanggung nafkah anak tu pun tak boleh makan. Tapi kalau anak tu dah besar, anak tu boleh makan. Kalau dia tanggung nafkah dia sendirilah. Itu untuk korban wajib. Ada lagi soalan? Dari segi sukatan, perlukah kita beza untuk asnaf dengan ibor yang nak bagi? Kita set untuk asnaf kilo, perlukah kita set untuk ibor tu kita kurangkan? Atau tak kisah? Tak kisah. Dia cuma letak je di situ 1/3 tu untuk hadiah lah. Jadi kalau kita buat contoh, kalau kita kata 3 kilo daripada satu orang kena bagi untuk hadiah. Kalau ada 7 bahagian 21 kilo. Kalau 10 ekor lembu 210 kilo. Kan? 210 kilo tu kita dah bubuh dah dekat tempat hadiah contohnya. 210 pula untuk fakir miskin. Contohlah kan, saya bagi calculation bodoh-bodoh lah. 210 tu yang tuan masuk korban tu ambil lah keseluruhan. Katakanlah kita tengok di kawasan kita tiba-tiba ada orang miskin ramai yang memerlukan lagi tambahan daging yang ada dekat hadiah tu,
kita ambil hadiah tu bagi dekat orang miskin. Kan? Kita tengok sekiranya ada keperluan orang miskin. Kan? Jadi waktu tu kita ambil ni sana, kita top up bagi sini lebih, kita agih pula kepada orang fakir miskin. Kan? Tapi kalau kita tengok orang miskin pun dah dapat habis dah, lepas tu ada lebih lagi, boleh hadiah dekat orang kaya ataupun orang pertengahan, orang biasa ni, kita hadiah dekat orang ni. Kita tengok keperluan waktu tu. Afdalnya melebihkan untuk asnaf. Kan? Afdalnya lebih untuk asnaf lah. Ada lagi soalan? Ya. Orang kaya. Jadi kita beritahu sebagian untuk orang kaya, sebagian untuk asnaf. Jadi bila kita kumpul sini kita ada duit, adakah wakil yang nak uruskan lagi itu diambil daripada orang kaya ni masuk ke asnaf? Kita dah janji macam tu lah. Sepatutnya kena tanya kepada tuan yang masuk korban. Kena tanya. Jadi sepatutnya dalam perjanjian tu kena tulis orang siap-siap. Kan? 1/3 untuk orang masuk korban, 1/3 untuk orang kaya, 1/3 ni. Dan sekiranya berlaku apa-apa perubahan, kan? Tulis dalam macam tu kan. Yang tu buah pelepas selamat lah daripada awal. Kan? Tapi kalau tak tulis lagu tu, nanti bila orang miskin terlampau ramai nak kena ambil yang hak orang kaya tu, kena minta izin daripada tuan korban. Tak kira lah perut ke, tulang ke, kepala ke, nak bagi kan. Tengok-tengok kepala tak nak siapa orang ambil. Tapi sebelum kita nak bagi kepala tu, nak hadiah dekat siapa-siapa, kita kena dapat izin daripada 7 orang yang masuk korban. Ni kepala ni nak buat macam mana? Tuan 7 orang kata, tak apa, kepala ni apa ikut suka apa, kan? Bagi biar kat Bangla ke siapa kan, mereka pandai proses kan, bagi kat mereka. Contohnya, bagi ya. Kan? Perut ni tak nak siapa nak ambil ni perut ya. Tak apa, tuan korban kata tak apa, perut ni hadiah ya kat orang. Siapa yang larat nak basuh suruh dia ambil berapa ni ya. Kan? Contohnya, ya. Soalan tadi tu, dia kata dia dah bagi kat 1/3 untuk Islam, 1/3 untuk tiba. Kita set kat taman ni, kita buat tiba. Bila jatuh kat tiba ni kan, dia kat siapa pun kita boleh bagi kan, tak kira lah Islam ke orang kaya ke apa pun kan. Dia tak nak tulis sebab dia untuk hadiah kan. Hadiah. Kecuali dia kata, okey, ibu ni saya nak bagi ibu orang kaya, yang kadnya tu dia boleh nak konsepkan kan. Tapi kalau dia kata ibu maksudnya hadiah. Jadi hadiah ni yang kita Tapi bezanya hadiah dan sedekah adalah dia bukan pasal soal daging tu, dia soal siapa orang tu. Kan? Siapa orang tu. Yang tu yang lebih tepat lah. Kan? Bukan kata daging ni cop hadiah, daging ni cop sedekah, tak jadi macam tu kan. Dia terpulang balik pada individu. Dia yang dapat daging tu, dia tu siapa dia? Kalau dia sedekah, dia orang susah, dia tahu ada dia orang susah, dia orang yang layak dapat zakat dan sebagainya, dia orang yang berpendapatan rendah dan sebagainya, dia lepas kriteria sebagai orang yang layak dapat zakat, maka waktu tu daging yang kita bagi kat dia tu, yang tu dikira sedekah. Kan? Yang tu dikira sedekah. Tapi kalau satu orang dia tahu aku pun gaji sebulan di Pulau Pinang apa gaji 4,000 atas, tak panggil miskin kan. Bawah 4,000 miskin. Kalau tak silap saya, bawah 4,000 ni 5,000 lah. 4,000 lah. Kalau tak silap saya. Kalau KL kalau bawah 6,000 miskin. Kan? Kalau duduk KL kalau tak silap saya, kalau ikut kriteria bawah 6,000 miskin. Kan? Dengan cost living cost lah apa-apa semua. Jadi bawah 6,000 miskin. Kita tengok, dia tengok diri dia. Kalau dia tahu aku ni memang aku orang susah, aku tak ada apa, dia tahu kata yang tu sedekah, dia berhak untuk ambil daging tu dan jadi sedekah untuk dia. Tapi satu orang dia tahu dia duit banyak, maka yang tu jadi hadiah kat dia. Kan? Ini tak ada masalah. Tapi untuk apa-apa keputusan perubahan semasa tu adalah lebih baik dapat izin daripada tuan korban tu. Kan? Panggil mesyuarat, bincang dan sebagainya, supaya masing-masing redha dengan apa yang berlaku tu kan. Itu lebih baiklah. Kan? Ada soalan lain? Ya. Kalau sebab dia kata dia nak kemudian follow, tidak ada orang nak proses. Boleh? Dia boleh ambil. Dan dalam 7 bahagian, seorang tu dia kata dia nak bahagian, dia nak pindah sikit. Tapi tak ada orang yang nak proses. Mereka 7 orang tu kena sepakat sama mereka.
dia setuju bagi dia. Ya. Mereka kena sepakat sama mereka. Kalau mereka tak sepakat, tak boleh kan? Mereka Kalau dia tak sepakat, macam mana? kena bahagi sama orang tahu. Mereka kena main paling ni. Ikut benda yang bawa. Kan? Kadang-kadang kita kalau hari kita ada masa baru kita buat. Ya. Tapi mereka nak kita Ya. cari orang. Saya sempat mengaji kitab Jawi. Kitab Jawi dulu. Dia kata ekor nak bahagi 7, kepala nak bagi 7, kan? Semua nak bahagi 7. Kan? Yang tu kalau di kitab lama. Kitab baru dia kata daging mentah ni nak kena. Tulang-tulang tu semua sehari tak boleh topak. Tu pandangan baru, kan? Tapi kalau pandangan lama tak boleh. Kena bagi 7, tulang nak bagi 7, ekor nak bagi 7. Semua nak bagi 7. Kan? Tu pandangan lama dalam kitab Jawi lama sebut. Jadi kalau salah seorang daripada mereka ataupun tak puas hati, kena bahagi sama rata. Kena bahagi 7. Apa yang macam bahagian dalam. Ya. 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 Dia kalau dia tengok jugalah, kalau orang yang urus tu tak pandai proses, kita kena bagi kepada yang pandai. Last sekali dah. Ya betul. Betul. Sepatutnya macam tu lah. Sepatutnya kalau katalah kalau tak ada isu tak ada masalah. Kalau 7 orang kata tak apalah, kami tak maulah kepala ni bagi bila kat siapa-siapa. Selalunya macam itulah, kan? Bagi bila kepala ni orang tak mau ambil. Sebab tu Nabi abad kan dalam hadis, orang yang paling kaya ketika mana Dajjal keluar adalah orang yang di rumah dia ada kepala lembu. Kan? Pasal kepala lembu ni kira nak abang kata orang tak mau. Kan? Tapi waktu Dajjal keluar nanti, orang yang paling kaya zaman tu adalah di rumah dia ada kepala lembu. Dia orang kaya. Kan? Abang kata dia ni lah ada harta sikit. Tapi kalau lani kita tanya kepala dengan ekor, mau apa? Mau ekor, tak mau kepala. Ya, jadi selalunya kepala tu orang tak berebut. Tapi sekiranya berebut di antara 7 orang tadi tu, waktu tu kena bahagi sama rata. Ya? Yang uruskan daging beban ni, dia kata kami hanya bagi daging dan tulang saja, kaki dan ekor dan kepala kami tak bagi. Boleh awal itu. Tujuan dia apa? Saya tak tentu hari kejadian tu ada orang nak proses tak. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Kata kami hanya nak bagi daging dengan tulang. Benda ni kami tak tahu, tak berani nak janji. Boleh, tak ada masalah. Ada lagi soalan ni? Tak ada. Ada lagi soalan? Tak ada. Okey, cukup kan? Kita baca doa sikit. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وطاقة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعافنا الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.